Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah, kita teruskan kita punya kuliah tafsir satu hari satu ayat. Satu hari satu ayat. Kan? Kuliah tafsir Al-Imam, kuliah tafsir larut malam. Kenapa? Sebab Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji. Baik. Tuan-tuan dan puan, sahaja saya nak selitkan kenapa kita buat ataupun kami buat kelas mengaji Al-Imam ni. Sebab kelas mengaji dekat luar dah banyak dah, betul, saya tak nafikan. Cumanya kelas mengaji yang mengajar menjadi imam tu saya rasa tak ada, saya rasa lah. Dan secara officialnya ataupun secara praktikalnya tak ada, saya rasa. Dan apa tapi kelas mengaji secara umum banyak. Kelas mengaji tajwid ni banyak. Cuma kelas mengaji yang mengajar tajwid daripada A sampai Z dan dia mengajar cara-cara menjadi imam, kan? Menjadi imam ni tak apa, saya rasa tak ada. Kan, kelas yang untuk yang jaiz buat ataupun Jabatan Agama buat untuk imam-imam masjid tu ada. Cuma untuk orang awam saya rasa tak ada. Sedangkan orang awam pun jadi imam juga dekat rumah masing-masing, dekat R&R, dekat shopping kompleks sebagainya. Kan, sebab tu nya Al-Imam buat kelas mengaji Al-Imam. Baik. Kemudian sebab lain, ini pengalaman saya sendiri. Waktu tu tahun 2013. Tahun 2013, adik saya yang yang ketiga meninggal. Maksudnya adik yang ketiga meninggal. Bukan yang nombor 3. Yang ketiga pun meninggal juga, cuma yang adik yang ketiga, maksudnya yang ada seorang dah meninggal, 2 dah meninggal, ketiga pun meninggal. Kan? Jadi dia bila adik tu meninggal, saya rasa tamparan yang cukup keras lah. Cukup berat pada saya. Dan waktu tu memang saya mandikan dia, kafankan dia, jadi imam sembahyang jenazah. Tapi sepanjang proses daripada mandi, kemudian kafan, kemudian sembahyang jenazah, saya menjadi imam, kemudian pergi ke kubur, saya yang baca talqin. Maksud saya rasa blank, rasa saya ni macam kita lost. Ya. Sedangkan kita tahu mandi jenazah, kafankan jenazah, kemudian uruskan jenazah lah. Sembahyang jenazah ni sekali je, tak orang tak buat 2 kali. Tak ada orang mandikan jenazah 2 kali. Kalau bahasa kita tak puas hati, kita basuh 2 kali tak ada masalah, 3 kali 4 kali. Tapi kalau mandi jenazah sekali je, sembahyang jenazah sekali je kita buat. Mana sembahyang jenazah 2 kali, orang tak buat macam tu. Walaupun boleh, cuma kita biasakan buat sekali je. Dan sekali itulah kita nak buat yang paling sempurna. Baik. Jadi walaupun saya belajar agama, saya mengajar sendiri cara mandi jenazah sebagainya. Cuma bila berlaku dekat saya jadi lost. Saya jadi blank, saya jadi rasa macam adik aku meninggal ke? Tak, dah meninggal, tak, macam tu. Sampailah dia dikebumikan, saya masih lost lagi. Dia punya penangan bila adik 3 orang meninggal, dia punya kehilangan tu melampau-lampau lah. Kan? Redha dengan apa yang Allah turunkan, apa yang Allah uji tu, cumanya untuk untuk kita tetap pendirian, untuk kita rasa kuat tu dia makan masa. Kan? Dan betul, sampai 3 tahun baru saya rasa boleh terima. Redha, cuma lepas 3 tahun dia meninggal, barulah saya merasakan dia memang dah tak ada. Punyalah tahap kan. Dan saya yakin tuan-tuan dan perempuan semua ada ujian masing-masing. Baik. Jadinya kalau saya sendiri yang belajar agama, saya sendiri yang mengajar cara sembahyang jenazah, itu pun waktu jenazah adik saya meninggal, saya rasa lost. Apatah lagi orang lain yang mungkin tak pernah sembahyang jenazah, yang tak pernah jadi imam sembahyang jenazah, yang tak pernah mengajar sembahyang jenazah, tentu akan lebih lost mungkin, saya rasa. Jadinya sebelum benda tu berlaku, baik kita ajar cara sembahyang jenazah macam mana. Dia dah boleh jadi imam sembahyang fardu, sembahyang musafir sebagainya, kita ajar pula cara menjadi imam sembahyang jenazah. Ialah mungkin mak meninggal, isteri meninggal, ayah meninggal, adik meninggal, anak meninggal, takkanlah orang lain yang jadi imam, kita dah jadi imam. Itulah tujuan kenapa Al-Imam buat kelas mengaji Al-Imam. Selain daripada belajar tajwid, juga kita ajar cara sembahyang jenazah sebagai imam. Yang baik. Baik, tuan-tuan dan puan, kita teruskan kuliah kita tentang ayat yang ke-43 surah Al-Baqarah. Kenapa? Sebab kita nak semua peserta Al-Imam khususnya dan semua orang Islam di Malaysia secara amnya untuk faham untuk faham tentang tafsir, kan? Apa yang Allah nak turunkan. Baik. Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Asyhadu wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang yang rukuk. Baik. Maksud kat sini adalah Allah nak bagi kepada ahli kitab, orang Kristian, orang Yahudi, kan? Supaya bila diorang nak solat dengan Nabi.
Nak bayar zakat pada Nabi. Dan nak rukuk maknanya bersama dengan Nabi ataupun orang Islam yang lain. Baik. Apa maksud dekat sini? Maksudnya orang Yahudi ke orang Kristian ke lagi orang Islam mesti ada rasa bersama dengan orang Islam. Kalau Yahudi pun Allah perintahkan supaya dia rasa bersama dengan orang Islam, masuk Islam, ikut Islam, bersama dengan Nabi, bayar zakat pada Nabi, dan bersama dengan orang Islam yang lain, kita yang Islam apatah lagi. Maknanya apa yang berlaku pada orang Islam, kita merasakan kita yang diterima, yang menerima bala. Contoh macam hari ini Afghanistan diterima dengan diuji dengan gempa bumi, ribu yang mati. Laporan awam mengatakan 1,000 lebih yang telah meninggal lah. Kita merasakan bahawa kita yang diuji, keluarga kita yang diuji. Kalau belum lagi rasa begitu, maknanya kita belum lagi betul-betul beriman. Kan? Jadi kat sini apa yang boleh kita faham adalah mesti bersama dengan orang Islam dan kita kena menjadi sebahagian daripada orang Islam. Baik. Tuan-tuan dan puan, ayat tadi wa aqimus solat wa atuz zakat warka' ma'ar raki'in, ulama mengeluarkan ataupun dipanggil dalam bahasa usul fiqhnya istinbat hukum. Dia ada 34 hukum daripada ayat tadi. Banyak tak banyak, kan? Sebab tu hari ni saya minta maaf lah pada orang awam yang nak belajar agama, silakan, tak ada masalah, bagus. Cuma jangan memandai mengeluarkan hukum. Sebab kalau nak keluarkan hukum, dia kena faham bahasa Arab. Yang kedua, dia kena faham usul fiqh. Kena faham hadis, baru dia boleh keluarkan hukum. Kan kadang-kadang kita tengok orang awam ni kadang dia cepat. Kan saya faham dia semangat. Cuma jangan terlalu cepat. Kan nak keluarkan hukum, tanya yang bidang dia. Macam hari ni kita nak repair kereta, kan, kita belajar kat YouTube, kita bolehlah sekadar tukar bateri. Itu pun bukan kereta, semua kereta boleh tukar bateri begitu saja. Ada certain kereta kena tukar bateri, dia kena ada prosedur dia. Nak tukar buka tayar pun dia kena ada nut tertentu yang kadang-kadang kita perlukan apa dia panggil nut, kepala nut tu kan, yang berbeza. Kan dia tak boleh menghentam taram je. Lagi agama. Baik. Tuan-tuan dan puan, ayat ni seperti sebut tadi, ulama mengeluarkan 34 hukum daripada ayat tadi. Wa aqimus solah wa atuz zakah warka'a ma'ar raki'in. Ulama mengeluarkan 34 hukum. Kalau kita logik akal, kita tengok 3 je. Wa aqimus solah, dirikan solat, wa atuz zakat, keluarkan zakat, warka'a ma'ar raki'in, rukuk dengan orang rukuk. 3 je. Mana datang 34? Itu punyalah luasnya ilmu Islam. Kan? Sebab tu kena belajar usul fiqh untuk kita keluarkan hukum. Dia panggil istinbat ataupun istidlal. Kan? Baik. Saya nak bawa 6 je, saya tak nak bawa lebih, kan? Apa hukum yang boleh kita belajar daripada ayat ni? Yang pertama, maknanya mesti bersama dengan orang Islam, sama ada dalam ibadah yang dari segi zahir ataupun ibadah kewangan. Kita sebagai orang Islam, bila orang Islam lain buat ibadah yang dari segi fizikal, kita kena bersama. Yang kedua, bermaksud kalau ibadah Islam tu berbentuk kewangan, kita mesti ada rasa bersama, kita mesti ada hulu sumbangan. Mesti kita ada bagi share sikit, walaupun tak banyak, sikit pun jadilah. Tanda kita bersama dengan orang Islam. Contohlah macam keluarga kita buat collection. Dia nak RM10,000. Tak boleh RM1,000 pun tak apa, bagilah RM10, RM100. Tanda bersama dengan adik-adik yang lain, contohnya begitu. Kan? Walaupun mungkin dia tak dapat nak bagi kewangan, dia bagi tenaga, bagi idea, bagi galakan, bagi dorongan. Nampak? Kan? Baik. Yang kedua, hukum kedua yang boleh dapat daripada ayat ni tadi, haram rukuk dan sujud selain daripada Allah. Mana haram kita rukuk atau sujud selain daripada Allah. Baik, yang ketiga, wajib berjemaah. Bukan semacam saja, maknanya mesti berjemaah. Contoh kita pergi US, kita pergi UK, kita pergi Perancis, kita pergi Russia. Mesti cari orang Islam untuk berjemaah. Dia tak boleh, aku tak peduli apa aku. Kan? Aku nak belajar je. Kan? Aku nak kerja je. Tak, dia mesti cari orang Islam untuk berjemaah. Ini istinbat daripada ayat tadi. Baik, yang keempat, solat tu adalah wajib. Wa aqimus solah, mana solat tu mesti wajib. Tak boleh kata, dalam Quran tak ada kata semayanglah, sallun, tapi wa aqimus solat. Mana solat tu mesti adalah wajib. Kan? Yang kelimanya, zakat juga wajib. Yang keenam terakhirnya, maknanya kena usaha solat sampai khusyuk. Allah tak sebut wasallu, semayanglah, tapi Allah kata dirikan solat. Wa aqimus solah, dirikan solat. Dan dalam surah Taha ayat 14 yang berbunyi wa aqimus solah li dzikri, dirikan solat untuk ingat aku. Mana ingat, kalau kita depan isteri tak rasa bahagia, tak rasa cinta, tak rasa rindu dengan isteri, kita depan isteri ni kan, tengok isteri tak rasa apa-apa, kosong. Lagi yang dah kahwin 20 tahun 30 tahun kadang-kadang rasa kosong, lagi tengah ada masalah ataupun isteri ada buat hal, dia tak rasa apa-apa pada isteri dia, kan, bermaksud tak sayang isteri lah contohnya. Kalau depan isteri pun tak rasa sayang isteri, yang belakang isteri lagilah.
Dan lagi kalau kerja di pejabat, kena pula ada yang PA ataupun orang apa, perempuan lain yang lebih lawa, lebih cantik, yang layan dia lebih baik. Dia akan rasakan perempuan tu lebih baik daripada isteri dia. Tapi dalam Islam, kan, bila depan isteri, kena rasa sayang isteri. Jauh pun apatah lagi. Kan, kena ingat isteri tu ataupun suami. Kan. Tapi kalau depan Allah, kena pastikan bila depan Allah, kena rasakan Allah memerhati. Wa aqimis solah li dzikri. Dirikan solat untuk ingat aku, kata Allah. Mana ingat Allah dalam solat dan di luar solat. Dengan di sini kita dapat simpulkan wajib ataupun kena usaha supaya solat sampai khusyuk. Tak boleh 100%, paling kurang 5%. Paling kurang masa takbir tu, paling kurang ataupun masa bagi salam. Kan? Lepas tu usaha lagi. Gagal, usaha lagi. Kan? Begitu. Kan? Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, maksud sini juga ayat ni adalah tafsirannya, orang Yahudi, orang Kristian dan munafik, dia suruh orang buat baik. Dia suruh. Kan? Dia cerita sembahyang tu bagus, zakat tu bagus dan sebagainya. Orang munafik pula cerita sembahyang dengan Nabi tu bagus, tapi dia tak buat. Kan? Mana dia kat sini, kita kalau suruh orang buat, kita kena usaha buat sama. Ya, walaupun mandal ala khair lahu ajrun kafa'il. Siapa yang menunjuk, menyuruh kepada kebaikan, dia dapat pahala macam orang yang buat, tapi dia juga kena usaha buat. Tak buat sekarang, esoklah. Tak buat esok, lusa. Paling kurang dia kena buat, cuba usaha buat. Kan? Semua orang sabar, dia tak sabar kan. Sabar ni memanglah. Sabar. Kan? Tapi kalau kena kat kita batang hidung kita memang susah. Saya sendiri pun susah. Dan lagi masa memandu lah. Orang cucuk belakang, orang potong, orang pancung, memang dia lelaki kebiasaannya. Dia akan panas kan. Begitu. Kan? Tapi kena usaha supaya sabar kan. Baik. Dan tuan-tuan dan puan, sebenarnya Islam ni luas kan. Ilmu Islam ni luas. Saja saya nak share sikit. Kalau tadi ayat tadi ada 34 hukum. Ada satu hadis yang berbunyi, ya Aba Umar ma fa'al nughair. Rasulullah SAW dia pernah jumpa seorang budak yang kecil, adik daripada Sayyidina Anas bin Malik. Dia kata, wahai budak, wahai Abu Umar, itu kau ada burung kecil, ada burung tiung, burung tiak ke apa, benda burung-burung rumah tu, burung kecil, dia suka bela burung tu, dia buat main. Kan, satu hari Rasulullah datang, tak nampak pula burung tu. Rasulullah pun tanya, mana apa cerita burung yang kau bela selalu ni? Dia kata, anak tu kata adik sepada Sayyidina Anas bin Malik, dia kata Rasulullah telah meninggal, benda tu, burung tu dah mati. Ya Aba Umar ma fa'al nughair. Ya Aba Umar ma fa'al nughair, wahai Abu Umar, mana burung yang kecil tu? Okey. Kalau kita orang biasa, orang awam, kita dengar ayat tu, apa yang kita faham? Hukum apa yang kita boleh buat? Kalau ulama dia keluarkan daripada ayat tadi yang simple tu lebih daripada 80 hukum. Lebih daripada 80 hukum. Hebat tak hebat ulama zaman dulu. Kan? Baik. Ini tuan-tuan dan puan, hari ni kita alhamdulillah kita rasa bersama sama orang Islam tu, kebanyakannya mudahnya apa? Kita bersama. Tadi kan kita dapat istimbat atau dapat hukum adalah kalau boleh mesti bersama dengan orang Islam. Hari ni yang confirm orang akan rasa bersama bila ada accident, masing-masing pakat tengok. Yang tu mesti ramai. Ada accident je, masing-masing pakat berhentikan kereta tengok. Ya Allah, aku kesiannya. Ramai. Tapi bila gotong royong tak ramai. Gotong royong orang yang sama juga, insya-Allah. Setiap tahun bila ada gotong royong kat Masjid Surau, mesti orang sama kebiasaannya. Jangan-jangan orang berlainan. Dia mesti orang sama kan. Jadi kalau boleh selepas kita faham ayat ni, bila ada apa-apa program masyarakat Islam yang setempat, kalau boleh kita join lah. Tak dapat join mungkin masa kita tenaga kita tak ada, paling tidak doa. Bagilah sumbangan, bagilah dorongan, nasihat sebagainya. Paling kurang ada rasa bersama tu kan. Baik. 10.14 saya berhenti 10.15 insya-Allah. Baik. Ayat tadi sebut wa aqimus solat, dirikan solat. Mana mesti berjemaah. Tapi masa PKP masih tutup. Masa PKP kerajaan haramkan ataupun tak benarkan masuk masjid. Berusaha kerajaan. Ramai yang keluarkan hukum macam tu. Tuan-tuan dan puan, pernah berlaku ta'un amwas. Ta'un ni macam wabak lah zaman sekarang ataupun COVID pada zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar, ta'un amwas menyebabkan sahabat-sahabat ribu yang syahid. Orang Islam waktu ada mengatakan sampai 25,000, ada mengatakan sampai 30,000 yang syahid sebabkan wabak ataupun COVID yang berlaku zaman tu. Ribu yang syahid sampai menyebabkan arahan Sayyidina Umar tutup semua bandar tu, semua lagi naik ke bukit. Bila sahabat-sahabat lari naik ke bukit, masjid semua tutup. Bukan sekadar sembahyang Jumaat tak ada. Sembahyang fardu pun tak ada. Semua orang lari naik ke bukit. Adakah kita nak mengatakan Sayyidina Umar ni memandai-mandai? Tak. COVID, AJK masih solat lagi. Masa COVID, masa PKP tu, AJK masih solat lagi. Jumaat masih hadir lagi. Kan? Tapi zaman Sayyidina Umar, bila berlaku ta'un amwas ataupun COVID itu, zaman Sayyidina Umar, saya sebut COVID lah ya, senang cerita ya. Sebenarnya wabak sebenarnya ataupun ta'un. Kan? Masjid ditutup, dibiarkan. Semua lagi naik ke bukit untuk ngelak daripada kena wabak tu.
Kan baik. Kemudian yang terakhir, sebelum penutup, di akhir zaman nanti sebelum semasa zahir Imam Mahdi, semasa Nabi Isa diturunkan, Masjid Nabi SAW di Madinah akan kosong, akan lengang. Bahkan disebut dalam hadis, anjing boleh lalu lalang kat masjid tu. Anjing boleh lalu lalang dekat masjid sebab orang dah fokus dekat perang. Orang dah tak fokus lagi kat Masjid Nabi. Dah kurang orang kat situ. Anjing pun boleh masuk. Bukanlah masuk Masjid Nabi, tapi maksudnya lalulah kat situ, kat depan area yang biasa kita lepak kat payung-payung tu. Kan? Adakah kita nak mengatakan orang Islam berdosa sebab tak pergi Masjid Nabi, tak jaga Masjid Nabi? Tak. Memang begitu. Kan? Jadinya apa yang berlaku masa PKP bukanlah ulama atau mufti memandai, tapi dia ada dalil dia. Kita orang awam tak tahu apa-apa, kita hormati, kita diam. Ya, tanda kita ni dengar ataupun taat kepada perintah ulul amri ataupun pemerintah dan ulama-ulama kita. Jadi sebelum penutup, kita baca bersama balik ayat tadi. InsyaAllah kotlah kita malam ni kita meninggal, maknanya kita punya martabat ataupun darjat di akhirat di pada mahsyar, pada ayat surah Baqarah ayat 43. Ya, syaitanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita jumpa pada malam esok untuk ayat yang ke-44. Tolong hafal ayat ni, pendek je. Ya? Pendek saja, 3 rangkap sahaja. Kita hafal malam ni, subuh esok kita ulang, zuhur ulang, asar ulang, isyak maghrib ulang, isyak hafal lah. Malam esok kita ulang ayat baru. Kita hafal ayat baru insya-Allah. Ya, nak maaf apabila tak faham. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.